Bermulalah satu era baru bagi Persekutuan Tanah Melayu sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Pelbagai program pembangunan dan pelan pendidikan yang sistematik diusaha untuk membangunkan negara. Bermula dengan Penyata Razak, diikuti dengan Penyata Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 telah membentuk sistem pendidikan kebangsaan melalui pelbagai program pembangunan pendidikan yang meliputi asas membaca, menulis dan mengira terus dibangunkan agar selari dengan pembangunan pendidikan negara. Sekolah dewasa diwujudkan untuk mengatasi masalah buta huruf dan meningkatkan tahap pendidikan rakyat. Dasar pendidikan tinggi yang diperkenalkan pada tahun 1974 telah banyak mengubah pemikiran masyarakat. Betapa pentingnya memiliki ilmu pengetahuan dan pengkhususan dalam bidang-bidang tertentu. Hari ini kita berdepan dengan cabaran baru demi masa depan anak bangsa dan negara khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Persediaan dan langkah-langkah drastik dilakukan untuk berhadapan dengan cabaran itu hingga tertubuhnya konsep sekolah bestari dan seterusnya pelaksanaan penggunaan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains dan matematik di sekolah. Sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi pendidikan negara. Wawasan 2020 menjadi teras dan panduan kita dalam mencapai hala tuju dan arah masa depan negara. Perkembangan pendidikan yang mampan selari dengan arus perkembangan teknologi maklumat. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendidikan penduduk sama ada di bandar maupun luar bandar. Pendemokrasian pendidikan menjadi agenda utama negara untuk mencapai misi pendidikan agar semua rakyat Malaysia berpeluang mengikuti program pendidikan kebangsaan demi mewujudkan generasi baru Malaysia yang setanding dengan bangsa lain di dunia. Namun, masih ada yang tertinggal dan tersisih akibat terpinggir dari arus pembangunan. Kehidupan petani tidak mematahkan semangat untuk berjaya dalam akademik dan sukan. Harapan saya ialah untuk berjaya masa depan dan mengubah kehidupan kami yang miskin. Saya tidak mau hidup saya terus miskin. Saya mau jadi orang seperti orang yang senang dalam kehidupan. Sesungguhnya perbezaan usia tidak melemahkan semangat mereka untuk menimba ilmu. Jadi daripada 6 orang anak kakak, berapa yang bersekolah? Yang bersekolah 4 orang. 4 orang? Ya. Tahun berapa semua tu, Kak? Semua tahun 1. Macam mana? Bila dia orang mula bersekolah? Diorang bersekolah dalam tahun ni juga. Sebelum tu? Sebelum tu diorang tak pernah bersekolah. Ini pun diminta jasa baik guru besar Sekolah Kebangsaan Lembah Jaya. Saya berterima kasihlah kepada pihak Sekolah Lembah Jaya kerana ingin sudi bersekolahkan anak saya. Sebelum ni memang tak sekolah? Tak pernah bersekolah. Kenapa? Sebab saya kesusahan kewangan untuk bersekolahkan anak-anak saya.
Kalau ada lagi, ada sekolah pi. Rutin harian mereka untuk mendapatkan RM3 bagi seguni kelapa sawit yang dipungut. Bersama ibu bapa memerah keringat bagi mendapatkan pulangan yang tak seberapa. Kalau saya pulang dari sekolah, saya ikut abang saya pergi tolong bapak saya memotong getah. Lepas memotong getah, kalau siap belum pulang, saya tolong bapak saya ke padi. Kalau di rumah, tapi kadang-kadang juga saya tidak tolong bapak. Sebab mama saya di rumah, tidak tolong kakak saya tinggal di asrama. Kalau tidak lagi kerja di rumah, saya buat kerja sekolah. Kalau buku saya yang tiada sebab tidak dapat beli, saya pergi di tempat kawan. Saya minta kebenaran ibu dulu. Seharian bekerja di waktu petang untuk menanggung persekolahan dan kehidupan bersama adik perempuannya. Saya ada seorang adik lelaki lagi. Dulu dia ada sekolah. Saya juga menanggung dia punya pelajaran. Tapi sampai masa form 3 ke form 2 macam ni aja, dia cakap dia tak nak sekolah lagi. Sebab sekolah ni susah je kak, lagipun tak cukup duit. Apakah kesudahan mereka memperjudikan nasib dengan bekerja setelah mendapat 7A dalam PMR? Jadi makan pagi pun tak ada. Bila balik sekolah, kadang-kadang beras sedikit. Jadi kami terpaksa berlapar dahulu, tunggu hingga malam, baru makan. Jadi boleh dikatakan kami makan sehari hanya sekali lah pada waktu malam untuk menjimatkan kewangan. Kadang-kadang bila lauk tiada, jadi kami terpaksa makan nasi bersama dengan garam pun ada. Kadang-kadang mungkin minyak-minyak ikan tu untuk menambahkan sikit rasa, jadi kami gunakan minyak ikan. Saya berharap bahawa usaha yang saya lakukan untuk SPM tidak sia-sia. Sebab saya dapat kesan cemerlang dalam SPM. Tapi saya tak tahu sama ada saya dapat melanjutkan perjalanan ke universiti ataupun tidak. Kerana saya lebih mengutamakan keluarga. Walaupun kesan saya cemerlang, mungkin saya akan bekerja untuk membantu keluarga. Terdapatkah ruang untuk menyambung pelajaran dengan dibelenggu kemiskinan? Saya banyak menerima tawaran ke Pusat Pengajian Tinggi APTA. Saya terpaksa menolak pergi ke sana sebab saya miskin. Saya harap adik saya semester 4A 1B itu yang dapat kesan 4A 1B. Rosmina yang dapat 5A tak seperti saya lah. Tak dapat pergi ke Pusat Pengajian Tinggi. Saya walaupun saya turun sekolah, tapi lepas balik sekolah tu saya terpaksa tolong mak saya kutip padi. Kadang-kadang waktu cuti macam ni, lepas saya sekolah, lepas habis SPM, orang lain dapat turun sekolah ke Pusat Pengajian Tinggi. Tapi saya terpaksa duduk dekat rumah sebab tak mampu. Saya terpaksa ikut mak saya berkuli kerja dekat kilang-kilang, kadang berkuli kutip padi dekat orang. Tolong adik saya tu bagi mereka duit tambang sekolah. Kalau tak ada, saya tak dapat sekolah pula. Dekat sekolah, anak saya satu orang pun tidak macam anak lain, semua dia pandai sekolah. Tu saya kesian, saya tengok ada pasal saya kerja.
ngikut itu Cina tempat kerja, tolong bapak dia. Kadang saya pulang, tengok anak saya tidur, diam satu orang, dia dalam rumah. Saya tengok dia, sudah makan? Belum, bapak saya belum datang. Dia cakap, oh, saya cakap besok lo tinggal. Saya cakap saya mau cari kerja. Nanti kamu tidak ada duit pakai apa tuh, beli buku. Saya cakap, saya cakap, kadang saya berutang. Saya cakap mau beli buku, mau utang duit untuk tambang sekolah. Saya cakap, suruh jalan kaki, dia tidak mau sebab dia takut semua orang tu naik bas. Pasal saya cari apa tu, pinjam duit sama orang sebelah untuk dia turun sekolah. Setelah mendapat 5E dalam IPSR, saya telah dapat meneruskan pelajaran di sekolah berasrama penuh. Saya berharap adik saya yang ini dapat mengikut jejak saya. Dengan harapan kami mendapat pendidikan yang lebih sempurna berbanding di rumah kami yang serba kekurangan ini. Di sebelah malam kami guna pelita untuk belajar. Kalau makan biasanya nasi dengan sayur saja. Bapak saya mengajarkan sawah orang dapatlah 1 tahun 700 ringgit. Rumah ini juga kepunyaan Tuan Tanah. Saya berharap suatu hari nanti dengan kejayaan kami, kami boleh mengubah nasib keluarga. Moga sinar mentari masih bercahaya. Tugas kita belum selesai rupanya. Bagi martabat dan memuliakan bangsa, kerana hanya bangsa yang berjaya akan sentiasa dihormati. Rupanya masih jauh dan berliku jalan kita. Bukan sekadar memerdeka dan mengisinya, tetapi mengangkat darjat dan kemuliaan buat selama-lamanya. Hari ini, jalan ini